Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billah, wala haula wala quwata illa billah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan lagi kita kesempatan dalam hidup ini, yang akhirnya hidup ini adalah kematian. Tujuan Allah hidupkan kita adalah untuk kita mengenali siapa diri kita dan mengenali Allah Subhanahu wa taala dan tunduk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah taala bagi akal dan Allah taala sematkan di situ ada nafsu. Sejauh mana kita menggunakan akal kita untuk mengatasi nafsu, maka diutuskan rasul-rasul untuk mengajar kita menggunakan akal. Bagaimana untuk menggunakan akal? Iaitu dengan menuntut ilmu Allah. Bukan menuntut ilmu yang bukan berdasarkan daripada Allah dan Rasulnya. Ramai hari ini menuntut ilmu, entah dari mana, gurunya pun tak tahu, kitab mana pun tak tahu, sampai jadi selaru biru habis. Akal, semata-mata akal, akli, bukan naqli. Proses akidah dia mesti kena ada naqli dan akli. Wajib pada akal dan wajib pada syarak. Beza. Kalau wajib pada akal, Allah tu wujud. Wajib pada syarak, solat itu wajib. Wajib ni maksud dia la yambaghi, dia tak dapat tidak, dia kena ikut. Saya tak mau pakai tudung, maksudnya dia tak patuh. Dia kena paksa diri dia untuk pakai, untuk tunduk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mau buat apa yang Allah suruh, dia tolak kewajipan tersebut. Dua benda yang dia kena faham. Satu, wajib pada syarak dengan wajib pada akal. Ada orang kita dia wajib pada syarak, dia pandai. Wajib pada akal, dia lingkup. Pakai lebay, pakai serban, ambil mayang-mayang. Tapi Allah Ta'ala tak kenal. Duk makrifat. Rupa-rupanya tak kenal pun. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik. Itu sebab ada ilmu. Selain daripada ilmu syarak, ilmu fiqh, dia ada ilmu akidah. Ilmu akidah ni lah yang membincangkan tentang kepatuhan kita yang sebenar-benarnya. Ada orang sedekah berjuta-juta, ada orang solat hingga bengkak dahi kakinya, ada orang puasa sehingga tidak ada waktu berbuka, tetapi alamat yang ditujukan ibadah tersebut tak tahu. Maksudnya dia tak kenal Allah. Muslimin yang dirahmati Allah. Inilah masalah-masalahnya. Itu sebab peranan mengaji ilmu akidah ni penting, tuan-tuan. Kalau kita tak mengaji, kita tak tahu alamat ibadah kita tu hendak ke mana perginya. Tujuan kehidupan kita adalah untuk kematian kita hari esok. Wajib dan pasti bahawa kita akan mati. Pasti kita akan mati. Bila dah kata mati, semuanya akan ditanya oleh Allah. Maktasabat, apa yang telah kita usahakan di atas muka bumi ketika hidup kita. Kalau kita buat taat,
Taat yang bagaimana? Taat dalam arti kata taat kerana Allah atau taat kerana orang? Nama dia riya. Inilah proses-prosesnya. Tambah pula satu lagi ilmu, nama dia ilmu tasawuf, hakikat. Dia mengaji tasawuf pula hakikat, dia tak mengaji syariat. Dia kata tak payah semayang kalau tak sampai khusyuk. Allah, ni apa dia punya doa ada ni tuan-tuan. Ya, macam-macam. Nampak macam cerdik tapi tak apa nak cerdik. Akal semata-mata. Dia pakai akli semata-mata, nakli tak ada. Baik, alhamdulillah dengan nikmat Islam dan iman, nikmat yang terbesar antara dua nikmat ini. Nikmat kerana kita menjadi Islam, nikmat kerana disematkan iman di dalam hati kita, dan iman tu hendaklah dijaga. Dan dijaga, bagaimana nak menjaga iman? Tuntutlah ilmu, kenailah diri, kenailah apa yang ada pada dalam kehidupan kita. Muslimin yang dirahmati Allah, kita sambung balik dalam kitab kita Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya pesan siap nah. Kitab ni dia tak cerita tentang sifat 20. Sekali lagi tuan-tuan kata kitab Wahabi pula. Sebab Wahabi dia tak ada sifat 20. Dia ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, asma' wa sifat. Asma' sifat dia tak sekali. Kita asma' dan sifat. Sifat tu apa dia? Sifat 20. Nanti saya akan bawa lah kitab untuk kita lebih terperinci tentang bab sifat 20. Kira itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pasal apa kita kena mengaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Daripada 73 kelompok yang dikatakan oleh Nabi SAW, satu yang masuk syurga, lagi 72 masuk neraka. Siapa? Hak 73 tadi Syiah, Mutajassimah. Siapa dia Mutajassimah? Yang mengata Allah tu berjisim, Allah ada tangan, Allah ada di langit. Yang tu Mutajassimah. Siapa dia Mutajassimah di sini? Lama dah ulama dah bincang. Siapa dia Mutajassimah sini? Siapa yang kata Allah Ta'ala ada di langit? Kelompok tu lah ya. Jahmiyah, Jabariyah, Qadariyah. Qadariyah ni siapa dia? Dia kata atas permukaan bumi ni apa kerja dia buat semua daripada dia, bukan pada Allah. Api boleh bagi kesan pada manusia. Pisau boleh bunuh orang. Siapa yang ada perasaan macam contohnya, dia ada golok, dia kata aku takik hang mati. Qadariyah. Siapa yang mematikan aku? Tanya dia balik. Jangan buat macam tu, dia takik sungguh lagi saja. Okey. Yang mematikan Allah Ta'ala, bukan benda tu. Selalunya orang akan ada golok ni dia rasa megah, betul tak? Silap-silap megah pasal apa? Pasal ada golok tu, seolah-olah megah dia yang golok. Kawan ni pula akidah dia megah kerana dia ada Allah. Mana satu yang betul? Jaga-jaga tuan-tuan. Ada pistol, ada senapang, kita rasa bangga sangat. Orang lain mau takut kerana senapang. Jadi Qadariyah dah, jatuh dah akidah. Aku kaya, aku banyak duit, aku boleh beli semua orang. Dia duk rasa megah dengan tu. Qadariyah, jatuh akidah. Golongan-golongan itulah yang akan masuk neraka. Jadi kita mengaji ilmu akidah, kita takut tergolong pada golongan-golongan tersebutlah. Golongan mana yang selamat, betul-betul selamat? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang memegang Al-Quran dan hadis dan ijma' ulama dan qiyas. Siapa dia ijma' ulama? Ulama-ulama muktabar yang sampai tahap dia boleh ijtihad. Kita ikut mazhab Maliki, kita ikut mazhab Syafi'i, kita ikut mazhab Hambali, kita ikut. Sebab mereka ni dah sampai satu ulama mujtahid yang boleh ijtihad. Kita ikut ulama-ulama hak yang rohani, yang betul. Ulama rohani yang betul, ulama sufi yang betul, syariat dia tak tinggal. Tiba-tiba pergi ikut pula dah, semayang tak apa, tak semayang pun tak apa. Tapi sembang bab Allah Ta'ala ni dia. Saya macam nak sebut nama tapi lagi dia jadi pajang. Macam tak mau sebut. Ada lah, dia macam kuih juga. Bukan kuih lope dah, dia liat-liat sikit. Tuan-tuan, oh sedap cakap ya bab agama, bab ketuhanan kita terus. Adakah dia itu mengikut syariat yang betul? Orang ahli tasawuf, orang yang hakikat, syariat dia tak tinggal. Tengok syariat dia betul, bagus. Nak ikut tarikat dia, nak ikut hakikat dia, betul.
Tapi kalau syariat dia melelong, pakai lok pendek, rambut tak apa-apa, macam mana hang mandi hadas besar? Sebab pada miftahu solah at-tuhur, kata Nabi, anak kunci solat adalah kebersihan. Macam mana hang bersihkan diri hang kalau macam ni punya duk ada? Syariat tak betul. Tiba-tiba duk pergi ambil rohani dia, mengaji hakikat pada dia. Maksudnya dia tak kenal lagi syariat. Syariat, siapa yang nak sampai kepada makrifat hari ni, bukan yang zaman Nabi. Hari ni siapa yang nak capai makrifat, dia mesti kena ikut syariat, tarikat, hakikat. Dia ikut proses syariat dulu. Apa dia syariat? Undang-undang menjadi orang Islam macam mana? Sembahyang, puasa, zakat, haji yang elok. Lepas tu tarik. Apa dia maksud tarikat? Tarikat adalah jalan-jalan cara macam mana arif billah, orang yang kenal Allah tu jalan cara dia macam mana? Zikirnya, malam dia berjaga, dia baca Quran, itu tarik dia. Lepas tu dia bagilah amalan kat kita. Baca yang ni, baca yang ni, baca yang ni. Hak yang kita buat lepas-lepas mayang tu adalah wirid daripada Said Wali Qutub. Tu hak kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu 10 kali, berapa kali. Disusun. Kalau ikut dalam hadis Nabi SAW, lepas bagi salam, istighfar 3 kali. Allahumma anta salam tu. Allahumma ajirni minan nar, tak boleh ubah menjadi ajirna kalau ikut hadis. Tapi dah kita ramai, ajirna lah. Dia kata tak boleh ubah. Ada juga hak dia baca Allahumma ajirni. Kalau imam baca arjirni, kita tolong baca sama-sama. Kalau tidak, kita tak dapat. Kalau imam kata ajirna, kita sengap pun tak apa dah. Pergi menyegan lah. Okey ya? Sebab na tu kembali kepada semua. Tapi sama-sama bacalah, sebab kita menyayangi. Okey, proses-proses yang disusun. Sebab apa? Sebab ada hadis. Yang ni amalannya ada hadis. Lepas tu saya kata mengaji orang yang ada tarikat yang betul. Yang ni ada hadis, yang ni ada hadis. Sebab apa kena baca ayat kursi? Sebab hadis kata siapa yang baca ayat kursi selepas pada solatnya masuk syurga. Syarat dia kena mati. Kena matilah nak masuk syurga. Mana boleh duduk sini masuk syurga? Kan? Sebab apa baca 33 ada 2 qaul. Ya, qaul yang pertama, hadis mengatakan siapa yang baca 33 tu tadi, dia dapat pahala seperti bersedekah seorang yang kaya. Panjanglah cerita dia, hadis sahih. Satu lagi, siapa baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar tu tadi, dia akan terpelihara daripada memasuki neraka Allah. Maka ambillah kesempatan. Lepas mayang buat, dia kata pula tak ada pun Nabi tak pernah buat. Lah, dah Nabi kata lepas mayang buat. Memang Nabi tak buat. Ada kata Nabi tak buat, tapi Nabi pesan kat kita suruh buat. Lepas bagi salam tuah, lepas bagi salam tuah. Muslimin yang dirahmati Allah. Tuan-tuan tahu tak, ketika saat Dajjal datang, keluar dan datang, makanan orang yang beriman apa dia? Hari itu saya bagi tahu dah. Apa dia makanan orang yang beriman? Zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Peganglah tasbih hari ni tuan-tuan. Pegang. Orang kata riak, biar pilah belajar awal-awal, lama-lama dia jadi subhanallah, duduk saja subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kenyang. Tu zikir, makanan orang yang beriman. Muslimin yang dirahmati Allah. Banyak benda lah yang kalau kita tak mengaji bab akidah, maka dia akan jadi masalah dalam hal kehidupan kita. 73, satu ya masuk syurga. Lagi 72 masuk neraka. Muslimin yang dirahmati Allah. Kalau ikut tanda di sini, akidah yang berasaskan keterangan dan dalil. Betul atau tidak? Betul. Ya. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Haji Sa'id bin Haji Ibrahim, mantan mufti negeri Sabah, dan dia juga anak murid kepada Pak Da'i, pengarang kitab Baqarah Amani, seperguruan dengan Tuan Guru Haji Saleh Allahyarham, Baba Saleh. Maksudnya orang-orang ni memang mantap akidah mereka. Baik, moga-moga Allah mengampuni dosa ulama ini, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya. Amin ya rabbal alamin, yang tafa'u bihi ila darin. Moga-moga dimanfaatkan ilmu ini dunia dan akhirat. Baik,
Akidah seseorang yang berasaskan keterangan dan dalil. Akidah dia mesti ada keterangan, dia mesti kena ada dalil. Tak boleh pakai akal semata-mata. Itu yang saya kata tadi, macam hak yang kuih itu tadilah. Dia pakai akal semata-mata. Sama ada dalil nakli. Apa dia dalil nakli? Kalau siapa hak yang dia ada nota kecil di bawah tu. Dalil nakli itu bukti yang dinukilkan daripada Quran atau hadis. Dalil akli, bukti yang didapati mengikut akal fikiran manusia secara mantik dan logik. Itu maksud akli dengan nakli. Tolong ingat nak, kalau kata akli tu apa dia, nakli tu apa dia. Sains akli saja. Tapi kalau sains tersebut ada dalam nakli, disebut dalam Quran, maka dia boleh diguna pakai sebagai hujah untuk orang yang beriman. Kalau takat pakai logik saya semata-mata tuan-tuan untuk dengan orang yang ijmal, orang dengan orang kafir ataupun orang yang baru nak kenal Islam, maka kita pakai ilmu akli, pakai akal ya. Tapi bila orang yang dah beriman, orang dah semayang, orang dah ni dah, kita pakai nakli. Takkan dia nak tolak Quran hadis kot? Berani tolak tak? Macam itulah maksud dia. Okey. Dan atau dalil akli adalah akidah yang sahih dan sah imannya. Selagi mana dia menggunakan dalil nakli dan dalil akli, sah akidah dia. Tapi kalau dia pakai satu saja, iaitu akli, maka tidak sah. Okey. Dan mereka tidak termasuk di dalam firqah. Ini kumpulan-kumpulan orang yang muqallid. Muqlid. Hak Rumi tulis apa? Muqallid ke maqlid ke mukhlid? Mukhlid. Okey, orang yang ikut, yang dipertikaikan oleh ulama tauhid kesahihan iman mereka. Dipanggil taklid buta. Dia ikut je. Dia tak kenal pun Tuhan, dia ikut orang semayang. Dia semayang, orang puasa. Dia puasa, orang pergi Mekah. Dia pergi Mekah. Dia ikut je. Dia kan kenal apa pun. Jaga anak. Tu kata tolong mengaji. Orang pergi Mekah, dia pergi Mekah. Masuk bulan Ramadan, orang puasa, dia puasa. Tapi dia tak tahu tujuan apa dia puasa. Sembayang, orang dia tengok orang sembayang, dia sembayang, dia ikut dia. Tak boleh, dia kena ada asas. Baik, terus. Ilmu akidah, yakni aqaid iman, cerita tentang keimanan seseorang, atau ilmu tauhid, ilmu akidah atau ilmu tauhid yang berasaskan dalil nakli adalah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita kena ikut akidah Rasulullah yang menggunakan Al-Quran dan hadis. Tak boleh pakai akal semata-mata. Kalau akal semata-mata, tu liberal. Islam liberal ni tuan-tuan, sistem ni Islam. Okey, tuan-tuan nak tahu, Islam liberal ni bagi mereka semua sama agama. Tambah-tambah 3 agama ni. Saya nak tanya tuan-tuan, Yahudi agama dari mana? Allah. Betul? Kristian, Nasara, Nasrani agama dari mana? Allah. Islam Allah juga. So dia kata macam tu. Bila dia tengok ada hak yang sebut dalam kitab Injil, dia kata Injil lah, Bible, betul dan elok, dia ambil. Bila dia tengok dalam Quran betul dan elok, dia ambil. Maksudnya dia rojak semua kitab-kitab ni menjadi hukum mereka. Tu nama dia Islam liberal. Sama kan agama daripada Samawi, dia kata. Samawi ni maksudnya daripada langit. Agama langit ni 3. Maka dia akan gunakan. Tu sebab Kristian hari ni lah, Yahudi dia tak mau. Yahudi dia tak mau dengan Islam dengan Kristian. Yahudi Kristian dengan Islam hari ni boleh duduk sekali. Itulah mak lampir itulah pakai spek mata besar tu. Kan? Idea dia idea hak tu semua. Sama antara lelaki dan perempuan, yang tu liberal. Quran dah sebut dah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki tu dia lebih tinggi darjat daripada perempuan. Tak, dia kata sama. Pasal apa?
Dekait ni akai semua. Muslimin yang dirahmati Allah. Tak ada. Kalau betul-betul akidah Nabi SAW adalah akidah dalil daripada dalil naqli. Ingat balik apa dalil naqli. Dan akidah sahabat-sahabat baginda Nabi SAW. Begitulah juga akidah sahabat. Akidah yang menggunakan naqli, Quran dan hadis. Kalau tak ada dalam Quran, dalam hadis, ada tak dalam ijma'? Tak ada. Ada tak dalam qiyas? Tiba-tiba ada, boleh pakai lagi. Sebab apa? Sebab dia qiyaskan daripada hukum tersebut. Dia qiyas ditakwilkan dalam hukum tersebut. Contoh, tuan-tuan. Nabi ada dalil tak bab bok suara? Senang contoh ya, orang tonton ada tu ya, bubuk suara. Ada tak dalil? Buat makan yang ni hari 10 Ashura. Ada tak? Tiba-tiba kita buat apa? Puak Wahab berkata, tak ada. Siapa bila buat benda yang tak ada dalam hadis, dalam Quran, sesat. No, tu dia punya doa dah. Ada hadis sebenarnya, tapi bukan daripada perbuatan Nabi, cuma Nabi mengakui saja. Siapa yang buat? Nabi Nuh menghimpunkan 10 jenis benda dimasak sekali. Sebab apa? Naksib pada 10 Ashura. Maka buat. Cuma i'tiqad kita hari ni 10 Muharram dia gaduh nak kacau bubuk suara. 10 Muharram Nabi suruh puasa. Duk kacau bubuk suara tu buat apa? Lepas pada tu tak boleh ke? Ataupun nak kacau juga, kacau lah, tapi syarat dia puasa. Tu yang betul dia. Tapi tak beraya, dia mau kalau 10 lebih tak boleh, kurang tak boleh. Muslimin dirahmati Allah. Aduh. Yang tu kena faham betul-betul. Muslimin yang dirahmati Allah. Tauhid sebagai ilmu. Ilmu tauhid ni adalah ilmu. Apa dia ilmu tauhid? Mengasahkan Allah. Di zaman Rasulullah SAW sebenarnya belum wujud lagi. Zaman Nabi tak ada lagi ilmu tauhid. Tak ada. Nabi duk pi ajak ke ilmu tauhid, ada kitab akidah ke? Tak ada. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi i'tiqad, itulah ilmu dah. Sekalipun para ulama Islam sepakat mengatakan bahawa tauhid adalah dasar yang paling utama untuk mengenal Allah. Nak kenal Allah, kena ada ilmu ni. Dulu zaman Rasulullah ada masalah boleh rujuk pada Nabi. Kalau masa wafatnya Nabi, maka macam mana nak kenal? Maka ulama Allah bagi senang, maka wujudlah ilmu tauhid selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Ilmu tauhid pula ada pecah-pecah pula. Yang saya kata tadi, macam mana Mu'tazilah mengiktikadkan Allah, macam mana Syiah mengiktikadkan Allah. Maka Maturidi dengan Asy'ari himpun supaya jadikan satu kitab, nama dia Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kira itu mazhab akidah. Kalau mazhab fiqh, iaitu Syafi'i, Maliki, Hambali, mereka himpun satu hukum, dibukukan dalam kitab-kitab mereka, dan mereka itulah dipanggil imam mazhab. Yang tu imam akidah. Apa dia? Asy'ari dengan Maturidi. Tasawuf pula, Imam Ghazali, pasal banyak tasawuf cara Ibnu Taimiyah, tasawuf ni banyak lari daripada akidah. Maka Imam Ghazali menghimpunkan dalam kitab Ahya dia, menghimpunkan dalam kitab-kitabnya. Siapa imam tasawuf kita? Imam Ghazali dengan Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid Baghdadi dia lebih rohani sikit, ke dalam sikit. Imam Ghazali dia lebih kepada rasa yang boleh difahami. Dua tu ya, antara semua dua. Yang mazhab ada 4. Muslimin dirahmati Allah. Inilah tempat rujuk kita, tempat pergi kita untuk ambil hukum. Muslimin yang dirahmati Allah,
Sekalipun para ulama Islam sepakat mengatakan bahawa tauhid adalah dasar yang paling utama untuk mengenal Allah dan menjadi pokok di dalam ajaran Islam. Yang tu asas sekali. Ilmu tauhid tumbuh lama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sebenarnya dah zaman Rasulullah sendiri dah ilmu tauhid, cuma tak ada pembukuan sahaja. Sama semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tarbiyah cara tauhid, mendidik dan mengasuh umat manusia zaman tersebut secara tauhid, cuma tak ada pengajian saja. Sikap dan watak bertauhid kepada para sahabat di dalam hidup, ada sifat-sifat tauhid. Macam mana sifat tauhid? Menolak berhala, tidak menyembah berhala. Sifat tauhid, sifat yang percaya bahawa kita akan mati dan kita akan ditanya di akhirat nanti. Itu sifat tauhid. Itu sebab jangan mencuri, jangan berzina, jangan buat sesuatu yang dilarang.Itulah sifat tauhid. Okey, baik. Dan kehidupan mereka sehari-hari dengan memberi contoh teladan selaku seorang rasul. Bawa sifat tauhid tadi dalam jiwa. Orang yang bertauhid adalah orang yang berakhlak. Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Tidaklah aku diutuskan, tidaklah aku dibangkitkan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itulah tauhid. Okey, nak faham lagi ni, faham lagi. Okey, contoh dia. Pasal apa kita dilarang mencuri? Sebab itu larangan Allah. Okey, itu bab larangan. Adakah itu tauhid? Belum lagi. Itu syariat. Pasal apa kita takut untuk mencuri? Dia kena ada mai dalam pula. Hak syariat kata jangan mencuri. Tapi pasal apa kita takut untuk mencuri? Pasal apa? Sebab kita tahu kita akan kena di akhirat nanti. Faham tak? Yang itulah tauhid. Membicarakan tentang benda yang tentang akhirat esok. Maksudnya siapa yang mencuri tu sebab tak boleh jatuh hukum terus kat dia. Dia mencuri pasal apa? Tu dalam ilmu hudud. Dia mencuri pasal apa? Bukan terus potong tangan dia, tak. Pasal apa? Dia tak ada makan. Anak-anak dia tak ada makan. Okey, tauhid dia okey. Cuma dia nak hidup. Keliling ni ada orang kaya, tapi pasal apa ada lagi orang miskin yang tak makan? Hampa bertanggungjawab wahai orang kaya. Faham? Orang yang ada tauhid, okey, kita balik hak basic tadi. Orang yang ada tauhid, sebab apa dia tak mencuri? Sebab itu larangan Allah, itu syariat. Dan dia tak berani mencuri sebab dia patuh pada Allah, dia beriman. Iman itulah ilmu tauhid. Dia tahu kata masuk waktu sembahyang, dia sembahyang. Dia tak lalai. Sebab apa? Sebab Allah suruh dia sembahyang. Siapa yang melewat-lewatkan sembahyang, hukum dia berdosa. Dia takut akan dosa dia. Ilmu apa tu? Tauhid lah. Dan nak mengenal ilmu tauhid, dia nak mengenal ilmu akidah, dia kena ada perasaan, rasa. Rasa tu rasa apa? Rasa itu kena mengaji satu ilmu pula, nama dia tasawuf. Rasa takut, takwa, rasa takut pada azab-azab Allah. Ada seorang lelaki pada zaman Nabi Musa. Pada zaman Nabi Musa ada seorang lelaki ni, cerita Nabi cerita. Seorang perempuan ajak dia berzina. Kan? Ajak dia berzina. Dia takut pada Allah. Pujuk. Perempuan segak, bang, duk ajak berzina. Kada siapa? Come on lah, dia kata. Tapi pemuda ni takut pada Allah. Dia pun sebab dia tak ada apa. Perempuan tu dikatakan adalah orang kaya, orang yang ada harta, orang yang ada pengaruh. Masuk dia pi tu juga, tapi dia takut. Dia ingat Allah. Tu cara dia bila nak melakukan maksiat, ingat Allah. Itulah tauhid. Ingat Allah. Last sekali jadi apa kat lelaki ni? Dia mati kerana perasaan dia takut pada Allah. Takut sangat ni.
sampai dia mati kerana ketakutan. Takut ke Allah sampai dia mati. Nampak Allah selamatkan dia macam tu. Ada cerita lain mengatakan dia terjun daripada menara istana tu. Hak tu cerita lain. Dia terjun, malaikat sambut. Pasal apa lari daripada maksiat. Tu cerita lain. Ni cerita pasal takut. Sebab apa? Tauhid tu. Kelak dah. Jadi pasal apa kita masih lagi melengah-lengahkan waktu solat? Pasal apa kita lagi suka buat maksiat? Pasal apa? Sebab tauhid kita ada masalah. Sebab apa kita suka duk muhung orang lagi ni? Sebab tauhid kita ada masalah. Sedangkan Rasulullah sendiri dia tak ajak pun macam ni. Ini tauhid macam ni. Dah, sikap takut tu adalah tauhid. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus. Okey. Dan semata-mata tauhid itu tertanam di dalam hati seorang yang beriman. Bila dia ada tauhid, dia tertanam dah dalam jiwa dia sifat iman. Iman tu datang dengan tauhid. Iman tu rasa percaya dengan 6 perkara tadi. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. 6 perkara ni dia mesti mai dengan tauhid. Kalau tauhid tak ada lagi, dia kenal Allah Ta'ala saja. Makrifat Allah Ta'ala saja. Rasul dia tak kenal. Itu sebab dia tak mau sembahyang cara Rasulullah. Sebab dia tak beriman dengan Rasul. Kalau nak makrifat betul-betul, dia kena faham 6 makrifat tadi. Kenal 6 perkara iman tadi. Dia kata dia kenal Allah Ta'ala, dia makrifat dengan Allah Ta'ala. Hari kiamat dia kenal tak? Tak. Orang yang kenal hari kiamat, dia bersedia untuk kematian dia. Sembayang tak pada? Saya makrifat dulu masa saya dengan landas. Adalah tangkap budak-budak muda duk merenduk tengah-tengah malam di Pantai Cenang. Tangkap satu budak ni, dia ni geng makrifat. Biasalah kan, pulau tu kan dekat je dengan pulau kita. Dia duk sembang makrifat dengan kita, none. Saya tanya balik, kenal Allah Ta'ala lah no? Tu hak hukum Allah Ta'ala, siapa tak kenal? Tang dia sembang cukup pandai, mau kena ke dia. Luak pendek duk peluk perempuan. Orang kalau kenal Allah Ta'ala, dia tahu syariat dia. Ni semua akan ditanya ni. Maksudnya dia ambil satu ya, ilmu iman, iaitu kenal Allah Ta'ala. Beriman dengan kenal kepada hari kiamat, tahu tak? Kita akan ditanya. Hak yang saya kata proses tauhid tu tadi. Sebenarnya tak usah duk sembang lah bab makrifat ni. Kalau lagi 5 kita tak kenal, tak usah duk sembang lah. Okey. Apa dia hak lagi 5 tadi? Beriman kepada hari kiamat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada qada dan qadar Allah. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus. Dari dorongan semangat tauhid inilah Islam berkembang segenap pelosok dunia. Semangat tauhid, kasih sayang, tauhid. Sebab apa? Sebab Allah suruh berkasih sayang, tolong menolong, ibadah sekali sama berjemaah dan sebagainya. Maka bila orang tengok, oh inilah orang bertauhidkan Allah, inilah orang yang ada akidah, maka senanglah dipengaruhi orang-orang yang mencari agama, senanglah mempengaruhi orang yang mencari kehidupan yang sebenar-benar hidup. Maka dia pun bertauhidkan Allah. Contoh, kalau agama lain nak kahwin tak kahwin punya pasal lah macam mana pun. Kita kata contoh, Cina kahwin macam mana, Kristian kahwin macam mana. Kahwin untuk apa? Kadang-kadang berzina dulu baru menikah. Kalau kita fikir balik, keturunan kita nak jadi apa? Apa akan jadi pada keturunan kita? Apa akan jadi pada harta benda kita? Apa akan jadi pada kita? Dia akan fikir, aku nak kalau boleh bagi betul cara hidup aku ni. Maka bila dia tengok cara perkahwinan yang betul ada pada Islam, cara hidup yang betul ada pada Islam. Hak betul-betul yang akidah lah. Tapi kalau duk tengok lah, hak nak muhung besar tu orang Melayu, orang Islam kita, hak tu muhung paling besar. Adakah hak muhung paling besar tu orang yang berakidah? Out. Maka dia tak ada
tauhid pada dia. Sepatutnya orang yang ada akhlak tauhid, orang yang ada hidup cara bertauhid, orang lain tengok pun teringin nak ikut. Sebab baik, tak pernah muhung. Pasal apa dia tak pernah muhung? Dia takut Allah Ta'ala dan dia takut hari kiamat. Ni tak kata ya Islam, muhung bagi 20. Bukan kata sekali cakap tapis sekali. Dah. Sekali dia cakap 20 kali kena tapis punya muhung duk dah. Mau kalau dia janji, hampa tu sudah ikutlah. Tu pun jangan. Hak ni yang kalau tu macam mana kapiak? Kapiak. Macam mana orang kafir nak ikut? Ada orang kafir dia inginkan kedamaian, dia inginkan betul je. Tapi dah tengok macam tu. Adakah itu tauhid yang sebenar? Bagaimana yang cara zaman sahabat, zaman Rasulullah orang tertarik kepada Islam sebab tauhid dia betul. Akidah dia betul. Akidah kita hari ni orang Islam, orang bukan Islam tengok tak teringin nak ikut. Teruk daripada orang ni. Muslimin yang dirahmati Allah. Faham ke no? Jadi orang yang betul-betul ikut tauhid, ikut akidah. Baik. Dan umat Islam telah berjaya menundukkan kuasa-kuasa besar ketika itu hanya dengan proses tauhid saja. Seperti Parsi di timur dan Romawi di barat. Dan umat Islam mendapat kesempatan mempelajari dan menimba ilmu daripada mereka, daripada Farsi dan Romawi, daripada Rom. Boleh dapat ilmu daripada situ pula, ilmu tentang dunia. Oleh itu semua buku yang mereka temui di setiap perpustakaan lama di negeri-negeri Farsi, Yunani dan yang lainnya mereka terjemahkan. Terjemah balik, ambil falsafah mereka. Isi kandungan buku-buku itu dan pemikiran-pemikiran ahli falsafah kuno yang ada di dalam buku-buku tadi semuanya mereka pelajari dengan tekun. Sebenarnya falsafah tasawuf. Contohnya macam kata-kata Plato. Lagi pada lagi. Einstein dah ke bawah dah. Hak zaman sebelum lagi apa dia lagi lupa habis dah. Kata-kata mereka tu ada hubung kait dengan Tuhan. Cuma mereka tak capai kenal Tuhan yang betul. Maka diolah oleh ulama-ulama kita yang faham falsafah, ditarik cara betul untuk kenal Allah cara falsafah. Seperti Imam Ghazali. Cara falsafah. Contohnya kata-kata dia. Macam syair-syair dia. Cara syair-syair untuk mengenal Allah. Macam lagu. Kita dengar lagu, kita dengar nasyid. Sedangkan kata-kata rentak lahnu dia, lagu dia sama, lirik dia berbeza. Yang ni ajak cinta perempuan, yang ni ajak cinta Allah. Tapi lagu dia sama. Okey, maka hak yang tera bahagian buat lagu cinta manusia ni, dia bila dia dah beriman, dia buat untuk cinta Allah. Macam itulah yang kata falsafah dulu. Maka ada orang boleh berubah masuk Islam kerana falsafah, kerana lagu. Kita kata lagu. Ada orang minat macam tu. Ada minat secara sastra. Kuani pula bila dia ada akidah yang betul, dia tulis sastra tadi hingga menarik perhatian orang yang minat sastra. Sebab sastra falsafah ni benda dalam, benda tasawuf, benda rasa. Okay. Dulu minat lagu Isabella. Pasal apa yang minat tu? Tak tahu pasal apa. Isabella. Kan? Duk cerita bab Isabella. Bila cerita kata Allah wujud qidam baqa Raihan buat naik. Dan pergi mengaji sifat 20 pula. Maksudnya kita suka kepada lagu. Tapi tackle lah ia menggunakan lagu. Iaitu lagu-lagu yang mentauhidkan Allah, cerita cara rohani. Macam itulah maksud dia. Buat tak faham juga habis takat meta dia tang tu. Okey dah. Ya, kadang-kadang kita tak perlu berperang. Kita hanya boleh menulis saja. Tulis melalui lagu, dakwah melalui lagu dan sebagainya. Ini yang berlaku. Muslimin yang dirahmati Allah. Oleh itu semua buku-buku saya baca dah.
alam-alam baru yang mereka dapati di dalam buku-buku yang telah diterjemahkan itu turut merangsang nak sebut merongsong lah tadi perkembangan daya fikiran umat Islam di masa itu, sehingga mereka juga menjadi pemikir-pemikir baru. Bila falsafah ni, bila fikir, otak dia cepat ligat falsafah. Tapi jaga-jaga jangan terlalu berfalsafah, takut jadi jatuh akidah. Terlalu berfalsafah tu hak yang kuih tu lebih kurang. Terlalu berfalsafah. Duk tanya kuih apa? Lepat. Lekat dah. Falsafah konon, falsafah. Akidah tak kenal pun, tauhid tak kenal pun, tak terus nak falsafah. Jam. Okey. Melahirkan idea-idea yang baru pula. Macam mana cara nak dakwah, macam mana cara nak rasa. Ini tasawuf. Namun tidak semua ilmu baru ini bersifat positif. Banyaknya jadi negatif. Ya, terlalu berfalsafah, selalu bertasawuf. Kita kata tasawuf kenal diri, akulah Allah. Jam. Kan? Nak kenal Allah, kenal diri. Dia kenal diri, kenallah Allah. Jam. Tak boleh nak kenal Allah, tak boleh kena pergi mengaji. Dia kenal diri dia siapa? Dia kenal Allah. Dia kata tu hadis. Tak, tu bukan hadis. Tu hadis maudhu', direka-reka. Okay, tak? So kitab hikam tu atau ilah sekandari, siapa yang baca tak ada ilmu akidah, out. Nama dia Wan Hizam. Dia tak ada tok guru, dia tak ada apa, dia baca terjemah, dia pakai ikut kepala dia. Nampak tak? Dia jadi negatif. Tak boleh. Kita mesti ada asas akidah yang betul baru nak baca. Dan kita kena ada guru lu yang baca kitab hikam tu macam mana. Kitab hikam ni dia falsafah dia tinggi. Yang dapat main tak? Saya mengaji dekat Syekh Nuruddin Al-Banjari. Kitab tu pun saya pun pening sampai kelah. Kita nak sebut pun tak berani. Tapi tiba-tiba Wahizam boleh sebut. Ish, hebat saya kata. Babak sepanjang. Dia duduk tengah syarah balik kitab hikam. Dia tengah tulis lah ni. InsyaAllah bulan 6 ni 1, 2 dan 3 dia main Langkawi ni, saya nak suruh dia huraikan balik kitab hikam yang sebenarnya. Macam mana yang kata-kata Athaillah Sakandari ni kata. Tasawuf, ilmu rasa ni. Muslimin yang dirahmati Allah. Tetapi dengan semangat kebebasan berfikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasaskan wahyu ilahi. Maksudnya tak boleh lari daripada akli dan nakli. Itu proses akidah. Nak buat apa pun mesti kena asas, mesti kena ada dasar, mesti kena ada dalil. Tak boleh buat saja-saja. Pasal apa tuan-tuan baca kunut? Contoh, hak sebelah pihak anu kata tak boleh. Pasal apa tuan-tuan baca bismillah sebelum baca surah Fatihah ketika jadi imam? Hak popok anu kata tak boleh. Mampu. Kita mesti kena ada dasar. Sebab apa kita buat? Saya tak mau ceritalah di sini, jadi panjang cerita sekali lagi. Pasal apa Imam Syafi'i kata? Ada dalam kitab Bahrul Mazi jilid kedua, jilid ketiga. Pasal apa kita baca kunut? Pasal apa kita baca basmalah sebelum baca surah Fatihah ketika imam? Ketika kita jadi imam ataupun kita pi mana-mana tak dengar? Pasal apa di Mekah atau pasal apa di Masjid Clean Allah ke apa ke sah Alhamdulillahirabbil tak tahu alham bismillah dia tak baca sebab dia pegang dalil ni. Kita pegang dalil mana? Mesti kena ada dalil tuan-tuan. Ya, ada dalil. Panjang kan cerita dia. Muslimin yang dirahmati Allah. Nak buat apa-apa mesti kena ada sebab. Kalau tak ada dalam Al-Quran, tengok dalam hadis. Tak ada dalam hadis, tengok kata-kata ulama. Tak ada kata-kata ulama, kiaskan daripada tiga-tiga tersebut. Ada kias. Kias ni maksudnya ambil perumpamaan yang lebih kurang. Sebab Quran semua ayat dia banyaknya kiasan saja. Kias. Maka ambil kiasan tersebut. Tak ada dalam hadis ada. Ambil hak kias lebih kurang sama. Sebab apa? Sebab kalau dalam hadis dia panggil takwil, yang tu panggil kias. Tak ada juga. Tengok tak kata-kata ulama muktabar. Ada ambil beramai. Tak ada apa. Tapi kalau hak duk banyaklah hak jadi negatif, dia sendiri
yang berkeluar fatwa tersebut, hukum tersebut. Yang tu yang merapu. Okey nah, terus lagi. Tauhid yang merupakan intisari ajaran Islam. Itulah sebenarnya. Nak ibadah, nak apa, kena ada tauhid dulu. Kemudian menjadi perbahasan di kalangan cendekiawan Muslim. Apa dia cendekiawan? Ulama. Dia kata cendekiawan. Saya pernah tanya kawan saya, cendekiawan tu apa dia? Dia kata Cina dengan India dia kawan. Tu dia cendekiawan. Kepala otak hang. Okey ya. Dan para ulama Islam sehingga berkembang menjadi suatu ilmu yang menerangkan bagaimana seharusnya seorang Muslim itu membuktikan kewujudan Allah. Barulah lepas tu baru wujud ilmu tauhid, supaya senang untuk menerangkan bagaimana seharusnya seorang Muslim itu membuktikan kewujudan Allah dan mentauhidkan Allah. Kalau ikut ada setengah pihak, tak usah duk mengaji ilmu tauhid, Nabi tak pernah ajak pun, takat kenal Allah Ta'ala tu satu dah. Tu ada juga kata macam tu. Tahu kata Allah Ta'ala satu dah. Ya, kita tahu kata Allah Ta'ala tu ada satu, tapi waktu demam pasal apa ambil Panadol, makan Panadol, nasib baik Panadol ada ke tidak, aku mati. Nampak? Tu bercanggah daripada ilmu tauhid dah. Tadi dah kata tadi, alah takat tahu Allah Ta'ala tu satu dah lah. Tak selamat lagi, pasal umat manusia makin hari makin banyak cabaran. Dia kena ada satu pembukuan yang supaya dasar kita tak lari. Kalau takat duk sembang macam ni, tak ada dasar penulisan. Kalau takat main mengaji kitab tak bawa. Dia tak ada lagi nak buktikan bahawa kita pergi mengaji. Ada tulis nota tak? Tak ada. Lepas tu kita nak habaq macam mana? Balik nak ajak bini, balik nak ajak anak-anak? Tak ada. Melainkan dia mesti ada hitam putih, iaitu pembukuan dan panggil apa? Pembukuan dan perbincangan ulama membincangkan. Maka di situlah wujudnya ilmu tauhid dan ilmu akidah. Zaman Nabi tak ada pun ngejak bab Allah wujud qidam baqah, tak ada. Okey, baik, terus. Okey dah, itu punca wujudnya ilmu tauhid dan ilmu akidah. Baik, keterangan dan huraian serta dalil. Dia kena ada keterangan, dia kena ada huraian, dia mesti kena ada dalil. Itu proses kita mengaji. Menurut akidah Islam dan ajaran tauhid, ilmu akidah, seseorang itu boleh membuktikan kewujudan Allah dan mentauhidkannya, mengatakan Allah tu wujud dan Allah tu satu, ialah dengan berasaskan dalil naqli. Apa dia dalil naqli? Quran dan hadis. Dan dalil akli. Apa dia? Maksud akli? Menggunakan akal, logik, mengikut mantik dan logik. Mereka yang mengasaskan akidahnya dengan berdalilkan dalil-dalil tersebut adalah dikira sebagai seorang Muslim yang beriman. Siapa ada dalil akli, siapa menggunakan dalil nakli, dia ni ada akidah yang betul. Kalau akal semata-mata, tak boleh akidah yang betul. Terus. Dan ilmu akidah, yakni aqaid iman, akidah yang berkait dengan iman, atau ilmu tauhid, membuktikan kewujudan Allah dan mentauhidkannya dengan berasaskan dalil nakli, adalah berdalilkan firman Allah. Mana yang kata kita kena pakai dalil nakli? Mana dalil dia juga? Nak pakai dalil nakli pun kena ada dalil juga. Mana dalil dia? Inna rabbukumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy yughshil laila wan nahar yughshil lailan nahar yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Surah Al-A'raf. Ini dalil dia. Apa maksud dia? Sungguhnya Tuhan kamu ialah Allah. Tak ada dah Tuhan lain pada tu. Sungguhnya Tuhan kamu adalah Allah. Okey, ni nak jadi orang yang beragama, yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa, bukan 6 hari. Lagi ada terjemah sittati ayyam, dia kata 6 hari. 6 hari ya, dah 6 masa. Lalu ia bersemayam di atas aras. Ni jaga-jaga.
Apa maksud bersemayam di atas aras ni? Pergi duduk bersila ke? Tak. Mentadbirkan alam ini melalui kekuasaannya. Bukan duduk pergi bersila atas aras. Waktu yang pergi tanya, Allah di mana? Allah ada di langit. Wah, ni dalil dia. Tapi kena terjemah, bukan terjemah macam tu. Terjemah macam lain. Bersemayam tu di atas. Di atas ala tu maksudnya kuasa, bukan di atas. Ni makhluk. Yang ni di atas gelas. Tu makhluk. Allah bukan duduk macam tu. Allah tak bertempat. Macam mana dia nak duduk di atas, di bawah? Dia tak bertempat. Faham ke tu? Ni di atas kepala saya. Tak apalah makhluk. Allah takkan nak duduk macam tu. Tak, sebab Allah tak bertempat. Mengaji pula sifat 20. Kena mengaji tauhid pula. Qiyamuhu binafsih. Allah berdiri sendiri. Dia tak perlu kepada makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadis. Dia tak sama dengan makhluk. Ni sama. Atas tu sama. Maka ulama mengatakan ala tu tadi bukan duduk atas. Kuasa dia, kekuasaan Allah Ta'ala menguasai arasy. Okay, terus. Ia melindungi malam dengan siang yang mengiringinya dengan deras. Ini silih berganti. Siang malam. Tu berlaku tadi. Dan ia pula yang menciptakannya, matahari dan bulan serta bintang-bintang. Tuan-tuan muslimin dirahmati Allah, kita duk kata kita meninggalkan dunia. Dunia tu bumi. Bumi ni sebenarnya kecil lagi. Kita meninggalkan alam ini. Alam tu apa dia? Alam ni besar dia daripada bumi. Bumi ni kata Nabi, kata ulama, dia ibarat pasir-pasir yang berterbangan. Tu besarnya bumi. Besarnya alam ni macam mana banding dengan pasir yang sedang terbang. Tu bumi kita. Alam ni alam Allah Ta'ala cipta. Hebat tak Allah Ta'ala? Yang pertama tentang kehebatan. Yang nak kata kiamat tu tadi, alam ni pun hancur. Tambahlah hak yang pasir sebutir tu tadi. Pasir sebutir tu pun dia hadut terbang tu. Itulah bumi. Tu yang duk kata tak apa kalau bumi hancur kami nak pi marah pala otak hampa. Bukan takat hancurnya bumi, alam pun hancur. Masa nak pi ke mana lagi? Tak ada. Dengan kita pun wak. Kalau tak ada asas, hanya logik kepala, tak apa. Sungguh kita pi duk dimarah. Tapi kalau ada logik, kalau ada dalil akli dengan nakli, tak ada, alam ni akan hancur. Apa maksud alam? Faham tak? Kalau kita kata, kalau macam Kristian kata, dia kata dunia ni akan hancur. Dunia ni maksudnya bumi. Bumi hancur, lari pergi sana. Lain, tak sama akidah. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Semua ciptaan Allah tadi, semuanya tunduk kepada perintahnya. Iradah Allah. Ingatlah, kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan. Semua hak Allah. Yang ini sekalian makhluk. Dan urusan pemerintahannya. Semua hak Allah. Maha suci Allah. Ingat nak? Bila kita kata maha suci Allah, subhanallah, jangan celah balik Allah dengan mengatakan Allah tu sama dengan makhluk. Allah ada tangan. Celah tak? Allah ada di langit. Celah tak? Celah lah. Allah berhajat pada langit. Duk kata subhanallah maha suci. Bila dah kata Allah tu maha suci, jangan samakan dia dengan makhluk. Tu yang betulnya. Allah lupa lah tu. Kepala otak hang. Yang lupa tu hang. Ada? Siapa dia? Tengok Yahudi kata apa ke Allah Ta'ala? Yahudi kata Allah bakhil. Allah kedekut. Sedangkan Allah tu maha kaya. Dia Ar-Razzaq. Dia maha pemberi. Dia bagi. Jangan mencela. Ni pula Wan Hizam kata apa? Sebut juga lah. Allah berhajat pada makhluk.
Allah tak berhajat pun pada makhluk. Allah istighna. Allah tu maha kaya. Pasal apa dia nak berhajat ke kita pula? Apa dia ni Wahizam ni? Kita yang berhajat pada Allah. Panjang cerita dia ni. Bahasa kes tu lah. Mengaji tauhid kita hikam, bukan kita akidah. Kacau Pak Long ni. Sulaiman yang dirahmati Allah. Saya nak sebut, bukan saya tak mau nak sebut, saya nak sebut. Tapi Ustaz Firdaus dia duk sebut, dia kena hentam teruk. Dalam Facebook orang duk hentam dia, dalam WhatsApp orang duk hentam dia. Siapa dia? Pengikut Wahizam dengan lepak ni. Banyak guna akal. Saya pernah sebut jugalah, berkeli dalam grup penyusun kuliah. Pak Su tahu ke? Pak Su ada dalam tu lah. Ada ni orang Langkawi. Dia backup gila-gila. Sebut sikit lah nama-nama hak yang saya sebut dia. Hak satu kuih, hak satu lagi chef. Elok lah kuih dengan chef ni. Aduh. Hak yang dia ikut ni, okey, saya sebut. Siapa yang hak banyak yang dia mengikut dia apa? Golongan-golongan rohani. Golongan-golongan perubat tradisional. Golongan-golongan silat. Golongan-golongan zikir. Ni dia ikut ni. Banyaknya tak ada asas langsung pun. Bak fardu ain pun tak lepas. Tengok dalam kesian lah kau Ustaz Firdaus. Dia kata sampai beribu dah hentam dia. Bela gila-gila mak lepak dengan Wahizam ni. Ya Allah. Ngaji nah ilmu tauhid. Kau tidak tak capai kita. Dari segi dengar cakap tu sedap. Tapi dari segi akidah out. Muslimin yang dirahmati Allah. Nah, memang sedap kadang-kadang duduk dengar. Dulu pun saya pun terpengaruh jugalah dengan Wahizam ni. Dengan pasal dia derah. Dia jerkah orang ikut dan gitu lah. Perang. Lepas tu dengar perhati balik. Dia kata sembelih ayam ni kena basuh dulu pisau tu. Kalau tidak ayam hak kedua tu najis. Pasal apa? Bekas darah tu tadi kena ayam kedua. Aduh, dia mengaji tang mana lah. Darah lekat di tu pi sembelih pula najis tu dah. Maksudnya ayam hak kedua tu najis dah, tak boleh makan dah. Ya Allah. Dia pergi mengaji kok mana ni. Dia mula datang tu yang saya mula sedap. Dia ni ada kesilapan ni. Rupa-rupanya bila kami tekan tanya dia habaq. Tok guru dia tak ada. Dia tak ada tok guru. Kitab rujukan dia hikam. Muah kitab hikam. Kitab hikam tu kitab tasawuf falsafah saja. Hak kena hak tak kerti sonok dengar kena goreng. Tambah lepas tak ada kitab terus. Ada kitab karangan dia hak yang mula-mula terima kasih si babi hutan. Hak kitab kedua ni apa dia tu? Hak kedua ni nak lancar dah ni kitab dah. Tapi pengikut dia berpuluh-puluh ribu. Takut anak kita tu hak yang terikut sama. Perjuangan ulama tauhid ni banyak tuan-tuan. Bukan takat sedap sebutnya. Tambah hak yang terbaru ni mak lepak ni pula, dia kata tak boleh sembahyang kalau lagi tak khusyuk. Kita nak cari khusyuk kena banyakkan sembahyang. Dia kata lagi tak khusyuk, tak capai, tak payah sembahyang. Puah. Daiman. Dia sendiri tak tahu daiman tu apa. Daiman tu selalu melakukan. Dia kata daiman tu dah capai daiman tak payah. Puah. Ni kena hak jenis menyegan akan ikut. Mudah fikir. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus dalil-dalil saya tak baca, saya terus kepada paragraf ya. Sebab dalil pun membicarakan tentang naqli. Naqli apa dia? Dalil-dalil yang berkait dengan Al-Quran. Okey. Nombor 2 saya tak baca, nombor 3 pun saya tak baca sebab saya tak baca ada tadi ayat Quran, nombor 4 pun saya tak baca. Terus kepada paragraf. Panggan dalam ilmu akidah, cari ada panggan ditulis dalam ilmu akidah, nak terang balik. Yang ni aqaid iman atau ilmu tauhid. Seseorang itu boleh juga membuktikan kewujudan Allah dengan keesaannya berasaskan dalil akli yang ijmal. Apa dia? Dalil akli yang ijmal, dalil akal yang pukai, secara pukal, bukan secara detail, secara pukai. Contohnya kita nak tarik Hindu masuk Islam, Cina masuk Islam, kita gunakan dalil logik yang
Memang logik. Tak payah pakai dalil Quran. Takkan nak pergi habaq kat acong. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Mampu dia tak percaya. Qul huwallahu ahad tu dengan orang beriman, orang Islam betul je. Dengan orang macam ni, kita kata macam mana? Macam mana kita nak buktikan bahawa Allah tu asa? Macam mana kita nak buktikan Allah tu satu saja? Tuhan tu satu saja? Menggunakan logik akal. Secara ijmal. Apa maksud ijmal? Secara pukal. Secara rawak gitu lah. Iaitu macam mana kalau kita nak berdalilkan dengan mereka, wujudnya makhluk, wujudnya kita menandakan wujudnya Allah, wujudnya Tuhan. Okey. Di alam dunia ini membuktikan wujud penciptanya, wujud Tuhan, kerana wujudnya kita. Siapakah Tuhan tersebut? Allah. Pasal apa pula hang kata Allah? Aku percaya kata ada Tuhan sebab kita pun tercipta. Dia pakai kata macam tu. Kita kata hanya Allah. Dia kata kami pun ada Tuhan. Tuhan kami pun faham pencipta. Kami pun cipta juga. Apa bukti kata hang Allah hang yang mencipta? Allah Tuhan kami satu ya, dan dia cipta. Kalau hampa Tuhan banyak tak berkelahi kah? Dah aku nak buh hidung tang ni. Aku nak buh telinga tang ni. Tak berkelahi kah? Satu. Kedua, kalau kata Tuhan hampa maha pencipta, lalat hinggap atas hidung dia, dia boleh halau tak? Hak yang tangan banyak, harap tangan dia banyak. Lalat hinggap atas hidung dia, dia sendiri tak boleh. Hujan duk tengah mai pun, hujan lah. Hak yang kepala kan? Tapi jangan kutuk agama mereka. Cerita bagi elok lah. Jangan kutuk saya lagi, dia pun tak mau. Oh, yang kata kat Tuhan kami. Okay, tu sebab Allah tak boleh lihat, dia wujud. Yang tu dia panggil wajib akal. Nanti kita bincang lah. Saya tak mau cerita tu. Ini untuk kita pakai logik akal dulu. Mengikut akal fikiran manusia adalah mustahil wujud sesuatu benda di alam ini wujud dengan sendirinya tanpa ada penciptanya. Wujud kita, wujud alam, mesti ada benda yang mewujudkan. Kita kata kat mereka. Ini secara akal. Secara khususnya, makanan yang sudah masak dan dihidangkan mustahil akan masak dengan terhidang sendiri, melainkan mak ya, ataupun orang tukang masak. Tanpa wujud orang yang memasak dan yang menghidangkannya. Ini akal lah. Satu bukti yang cukup jelas terbentang di hadapan mata kita dan tidak boleh ditolak oleh akal fikiran manusia kewujudan Allah dan keesaannya, yang berdalilkan dalil akli ialah wujud diri kita sendiri. Wujud diri kita tu tanda wujudnya Allah. Pandainya pencipta kita ni, sampai pandai Allah, hebatnya pencipta kita ni. Siapa dia? Yang pencipta yang maha hebat ni Allah saja. Wujud bumi dan langit, matahari dan bulan, daratan dan lautan, haiwan-haiwan yang melata di bumi, ikan-ikan yang berenang di dalam air. Macam mana ikan boleh berenang dalam air, naik atas bumi, naik atas darat, mati. Yang kita duduk atas darat, terjun ke dalam laut, mati. Tu nak abang kata Allah Ta'ala cipta. Pencipta tu hebat. Kita pandai buat apa? Kalau kata makhluk mencipta makhluk, takat mana yang dia cipta tu? Hebat mana dia? Tak tahu mana. Lepas tu pemelingkup macam tu juga. Tapi yang menciptakan semua ni maha hebat. Siapa yang maha hebat ni? Satu ya. Tidak ada banyak. Wujud sesuatu itu di alam dunia ini jika tidak ada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang maha asa lagi maha berkuasa. Maksudnya dia berkuasa dan dia bukan seorang, dia satu ya. Seorang tu orang pula. Okey, kesimpulannya, setiap makhluk yang wujud di alam dunia ini tidak akan wujud sendiri, malah ada penciptanya. Cari hak tu dulu. Okey, teori Darwin kata, kita asal daripada beruk. Dia lah kata. Saya tak mengaku. Okey, daripada proses beruk itulah menjadi manusia. Kan? Dia panggil evolusi. Daripada dulu. Sebenarnya wujud dah dunia ni, tak ada pencipta pun, dia wujud sendiri. Lepas tu daripada beruk tu jadi Tok Wan dia, bukan Tok Wan saya, jadi Tok Wan dia. Waktu jadi pandai masak, pandai apa macam tu. Dah kita wujud
wujudnya kita ni daripada Nabi Adam. Memang macam ni dah, cuma sifat kecil dengan besar saja. Sebab apa kecil dan besar? Orang akan tanya, sebab apa dulu Adam besar, kita kecil? Sebab proses dunia ni besar. Kalau mai terus besar, mai terus kecil, jenuh berjalan. Maka dunia ni besar, Allah ciptalah Adam tu besar, senang nak berjalan, lihat dunia. Faham kata? Lepas tu bila dah mula beranak pinak ke kecil. Sebab apa? Dah masyarakat atas bumi ni ke ramai. Kalaulah semua pakat besar Nabi Adam sampai keluar tuan-tuan, nak berak tang mana? Kalau kata Pulau Langkawi ni besar Nabi Adam, boleh berapa orang boleh duduk? Tak silap 6 orang lah boleh duduk. Duduk Bukit Raya, Gunung Raya seorang, duduk Gunung Mat Cincang. Woi, nampak dah duduk tengah berak. Tu dia kena kecil-kecil. Sebab apa? Kepadatan penduduk tu sebab. Tu kuasa Allah Ta'ala juga ke kecil. Kalaulah kata ulama, kalaulah bumi ni tak kiamat lagi, manusia sampai besar mana? Pernah dengar tak? Besar pokok temucut ni. Terna tu. Sebab apa? Terlalu ramai. Dia mesti kena ada berlindung, kena ada perlindungan. Tu yang jadi kecil. Dulu pasal apa besar? Sebab Nabi Adam dengan Hawa senang mereka berjalan melihat alam ini. Sulaiman yang dirahmati Allah. Terus. Didapati oleh akal fikiran manusia secara logik dan mantik. Ini untuk akli. Sebagai dalil akal yang ijmal. Ijmal ni sekali pukai ya, cerita macam tu ya. Yang berdasarkan dalil naqli. Naqli ni apa dia? Naqli ni Quran dan hadis, yakni bukan mengikut logik akal semata-mata. Tak boleh, kena cari dalil. Macam mana yang kata tadi Allah Ta'ala tu wujud? Ambil hak yang dalil pertama tadi, surah A'raf. Lepas tu surah Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad tadi. Baik, saya nak habis ni sikit lagi. Satu hakikat fitriyah, hakikat fitrah kita yang wajib diterima dan diimani oleh setiap orang yang beriman bahawa langit dan bumi serta makhluk yang ada di kedua-duanya dan juga diri kita yakni manusia sendiri telah wujud di muka alam ini. Sebelum wujudnya kita memang dah lama dah. Tuan-tuan, jarak antara kita Nabi Muhammad dengan Nabi Adam berapa lama? 50,000 tahun ya. 50,000 tahun ya. Bukan juta-juta tahun. Tak ada. Ada kata 5,000 tahun ya, antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad. Jarak antara tu tak jauh mana pun. Tapi yang kata alam ni, wujud dinosaur, wujud alam ni bila? Berjuta-juta tahun dulu lagi. Dah ada dah. Betul wujud lah, lama dah. Sebab apa? Sittati ayam. Apa dia sittati ayam? 6 masa. Mula-mula Allah Ta'ala buat yang ni. Mula tu lepas ni buat ni. Last sekali Allah cipta kita. Hak tu yang kata jarak Nabi Adam tu, kita kata Nabi Adam tu makhluk manusia pertama sekali pun 5,000 tahun, 50,000 tahun ya sebelum. Bukan juta-juta tahun. Tak, baru je. Tuan-tuan tengok tak? Umur Nabi Adam berapa? 900 tahun. Dia dengan Nabi Idris, Adam Idris, hampir. Nabi Idris 1,500 tahun. Dalam bukan jarak-jarak, mereka hidup tak lari mana. Lepas tu berlaku glasier, berlaku penuh air atas muka bumi. Zaman siapa? Zaman Nuh. Mati habis manusia, wujud manusia kedua pula, zaman Nabi Nuh. Masa tu baru bertebaran manusia. Masa itulah baru bermula dakwah risalah yang bermula di situ waktu tu. Sebab manusia mula bertebaran dah. Masa Nabi Adam duduk tam tu saja. Masa Nabi Idris duduk tang ni saja. Tak berubah, tapi ke mana? Lepas tu berlaku bila lahirnya Nabi Nuh, ada kelompok, ada masyarakat, ada umat, tiba-tiba tenggelam habis dunia ni. Yang ada hanya sampan but Nabi Nuh saja. Lepas tu ke surut, tang ni berhenti, berhenti. Barulah berlaku risalah. Ini panjang ceritalah. Okey. Jarak tu, okey. Kalau berlaku glasier, saya pernah tengoklah dalam National Geographic, berlaku glasier, berlaku pencairan ais ni bukan juta tahun lagi, tak sampai sejuta tahun lagi pun.
Tak ada glasier penuh dengan air, lepas tu cayak. Dunia ni penuh dengan air ya. Campur dengan hujan, campur dengan pencairan ais, jadi air semua. Masa itulah Allah mematikan semua makhluk. Allah hanya ada pasang. Faham tak? Pasang-pasang haiwan dan manusia. 40 orang. Daripada Nabi Nuh wujudnya tadi. Bapa kedua manusia iaitu Nabi Nuh. Barulah di situ pasal apa pergi ke Nabi tu pula, pasal dia ada proses kenai risalah, kenai bawa jauh mana jarak di antara Nabi Adam dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Sebenarnya sat ya, bukan kata lama hampir berjuta-juta tahun. Tak. Okey, muslimin yang dirahmati Allah, itu hakikat fitrah kita, hakikat kejadian. Justru itu kita wajib beriman dengan kewujudan Allah Ta'ala dan keesaannya. Wujudnya Allah, yang pertama, Allah tu wujud, ada. Yang keduanya, Allah tu satu saja, esa. Dan tidak seharusnya kita merasa syak, tak boleh ada ragu-ragu. Tu sebab saya kata wajib pada akal. Allah tu wujud, wajib pada akal bahawa Allah tu wujud. Mustahil Allah tu tidak ada. Yang kata wujud, lawannya wujud itu ada, lawannya tiada. Duk pening. Tu wajib pada akal, Allah tu ada, Allah wujud, dan dia tu satu saja, wahdaniyah. Dan tidak boleh merasa syak dan ragu-ragu akan Allah. Tak boleh. Adakah Allah? Lepas tu Pak Long ni pula kata, kawan dia kata, Allah ada di masjid. Dia pergi masjid cari, haram tak jumpa pun, dia kata. Elok dua-dua badi gozoat. Lepas tu hak kawan ni pula kata, Allah ada di Mekah. Tu yang dia pergi Mekah, pergi cari Allah, tak jumpa juga Allah Ta'ala. Dia kata balik meratih kat kau ni, aku pergi cari Allah Ta'ala, tak ada pun di Masjid Haram. Nampak tak? Dua-dua body goal. Dua-dua out. Habaq kata Allah Ta'ala wujud dah lah, bukan kata wujud di situ di sini. Allah tak bertempat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Surah Ibrahim. Patutkah berlakunya sebarang syak? Patutkah ada orang yang beriman ni syak tentang wujudnya Allah? Patutkah? Tak boleh. Mustahil. Yang kata Allah tidak ada, yang menciptakan langit dan bumi. Bolehkah kita kata wujudnya benda ni, makhluk ni, tiba-tiba tak ada Tuhan? Etis. Tak boleh. Mesti ada pencipta dia. Pencipta itulah Tuhan kita. Okey. Sehubungan dengan ini, orang-orang musyrikin, apabila ditanya kepada mereka siapakah yang menjadikan mereka, mereka akan jawab Allah. Ni beza musyrik dengan kafir. Orang musyrik dia tahu kata ada Allah, tapi dia menduakan, mentigakan Allah. Orang kafir tak percaya langsung Allah. Beza nah kafir dengan musyrik. Pasal apa kita kata musyrikin Mekah? Pasal apa? Masa zaman Nabi. Sebab Mekah dah ada dah Nabi yang bawa, Rasul yang bawa tauhid. Siapa dia? Nabi Ibrahim mentauhidkan Allah, tapi tiba-tiba mereka mensyirikkan Allah dengan meletakkan Lata, Uzza, Manaf di sekeliling Kaabah. Mereka dah sembah berhala dah. Itu sebab dipanggil musyrik. Asal mereka adalah Islam. Kafir pula jati-jati daripada asal memang mereka kafir, mereka tak kenal Allah. Tu beza. Tu sebab dikatakan musyrikin. Musyrikin Mekah. Yahudi musyrikin ke kafir? Mereka asal dia musyrik. Sebab mereka Tuhan, mereka percaya Allah. Cuma mereka ada masalah akidah yang berkait dengan Allah tu. Siapa. Okey, baik. Tengok nak. Bila ditanya siapakah yang menjadikan mereka, tanya kepada orang musyrik, dia kata Allah yang jadikan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala sikap dan pendirian orang-orang musyrik di dalam firman Allah, wala in sa'altahum man khalaqahum yaqulunna Allah. Dia apa kata Allah? Fa anna yufakun. Surah Az-Zuruf. Dan demi sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanyakan mereka, yakni orang-orang musyrik, siapakah yang menjadikan kamu? Tanya mereka enggak? Sudahlah tentu mereka akan menjawab Allah. Jika demikian, setelah mereka jawab kata Allah, bagaimana mereka rela
dipesongkan, yakni daripada menyembah dan mengasalkannya. Tengok lepas, dia tahu kata ada Allah sebab dia makrifat, tapi bila orang suruh sembahyang, pasal apa dia tak mau? Nampak? Bila suruh sembah, dia tak mau. Hang kata Allah Ta'ala ada, pasal apa hang tak mau nak sembah? Nampak? Mana nak pergi ke syirik dah ni. Saya tak hukum kata dia tu syirik, tak hukum kata dia kapak. Bukan saya menghukum dia, tapi dengan cara perbuatan kita ni, orang hak tak sembahyang. Ingat ringan ke orang tak sembahyang? Ikut mazhab Syafi'i, dia kata siapa yang tak sembahyang dia masih Islam, cuma dia kufur dengan nikmat Islam. Pitanya mazhab Hambali, tengok siapa tak sembahyang, apa Imam Hambali akan kata? Kafir terus. Sebab apa? Hadis sahih. Beza di antara Islam dengan kafir, apa dia? Nabi kata, salatuhu, solatnya. Kalau tak sembahyang, kafir kan? No. Tapi Imam Syafi'i ni pasal apa? Dia tak sembahyang tu syariat, cuma dia masih ada lagi Allah, cuma dia malah. Sebab dia tak menghukum, kata kafir terus. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Kerana ada Allah. Dia kata ada, Allah ada. Tu siapa hang tak buat, tak sembah, tak ikut. Ni ayat ni surah Az-Zuhruf. Surah Az-Zuhruf. Dia Zuhruf ayat 89. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Siapa yang ciptakan kamu? Dia kata Allah. Fa anna yufakun. Jika demikian, relalah. Macam mana pula bila suruh buat syariat, suruh buat solat, suruh buat apa yang Allah Ta'ala perintah, tak mau? Ada masalah. Muslimin yang dirahmati Allah. Okay, kesian dekat hak yang tolak syariat ni. Apa dia syariat? Tentang ibadah. Orang suruh pakai tudung, dia kata bukan ni pun. Ni ada. Dia rela dipesongkan dengan akal nafsu dia. Kalau dia betul-betul beriman, dia betul-betul ada akidah bahawa wujudnya Allah, dan dia betul-betul ada akidah yang mengatakan dia akan mati, dia akan dipersoalkan di hadapan Allah, adakah dia akan tak tutup aurat? Adakah dia akan tinggal sembahyang? Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, baik. Jawapan orang-orang musyrikin ini sebenarnya bukan jawapan orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Dia tahu kata ada Allah, tapi pasal apa dia tak mau buat? Ini bukan betul-betul orang yang beriman. Kerana mereka hanya mengaku Allah Ta'ala itu yang menjadikan mereka. Dia kata Allah Ta'ala hanya menjadikan mereka. Sedang peribadatan syariat, mereka masih menyungutukan Allah dengan yang lain. Jam. Masih ada lagi sifat sekutukan Allah. Tu saya kata, satu yang akan masuk syurga. Mu'tazilah, golongan tergelincir, dia percaya Allah, tapi dia kata Al-Quran itu jadi bukan khadim. Itu je. Hak satu lagi Mutajassimah, yang mengatakan Allah tu ada jisim, ada tangan, ada kaki, ada kepala, duduk di langit. Dia kata dia ada Allah juga, tapi masalah dia tak mana mengatakan Allah itu berjisim. Qadariyah pula, semua perbuatan hamba tertakluk pada hamba, bukan Allah Ta'ala. Nampak? Tapi dia Allah Ta'ala juga, dia percaya juga. Syiah percaya pada Allah Ta'ala juga. Semua dia kata apa? Allah Ta'ala silap bagi kerasulan, patutnya bagi kat Ali, bukan bagi kat Muhammad. Nampak? Itu je. Jaga nah, ilmu tauhid, ilmu akidah ni. Kita kelas sikitnya, out terus. Jangan tolak bab peribadatan. Tengok, sedang peribadatan mereka masih menyengutukan. Tang Allah ada Allah, tapi tang ibadah, tang syariat, pasal apa tak mau ikut? Tuan-tuan, tolong tuan-tuan ni berat ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Surah Yusuf ayat 6. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman, kebanyakannya orang yang beriman tadi, mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka mempersekutukannya juga dengan yang lain. Kata yang beriman, tapi dalam masa yang sama tiba-tiba mereka menyengutukan, mungkin dengan perkataan mereka. Contoh, nasib baik ada ubat ni, kalau tidak aku mati lah. Nampak? Sedangkan mati dan hidup tu hak Allah. Nasib baik hang ada orang kaya tadi bagi duit,
Maka seolah-olah dia menyembah orang kaya tu tadi. Yang hadut jadi hari ni sajalah cerita bila kan nak duk berebut PM AM PM. Apa dia benarnya ni, macam mana ni cerita ni? Yang kau ni nak jadi, yang kau ni tak mau bagi dia jadi, hak kau ni nak bagi jadi, hak dia pening. Muslimin dirahmati Allah. Sebab apa ni? Apa punca dia? Kita bukan tak mau punca. Kalau macam saya senang ya. Hampa tak takut ke esok Allah Taala nak tanya semua tu? Celabu biru habis dah ni. Muslimin yang dirahmati Allah. Hak tu ya saya nak minta. Celabu biru habis dah. Daripada tahun 1998 saya duduk di Mesir lagi. Dua orang ni juga. Ni hampir tadi dua orang ni juga ni. Tak habis lagi ni cerita depa ni. Hak tu ya saya nak kata. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey tak? Kalau kita fikir tentang kematian, bagilah orang yang kelayakan betul-betul lah. Tapi ialah siapa yang nak letak orang yang betul-betul layak? Siapa dia yang betul layak? Orang yang boleh pandu kita dunia dan akhirat. Siapa yang nak pula dah? Hanya orang yang beriman saja yang nak. Sekian, terima kasih. Siapa yang nak orang yang beriman saja yang boleh pandu kita? Hanya orang beriman ya. Maksudnya apa masalah dia? Hak yang tak beriman ni lah hak yang nak pilih, hak yang nak pandu dunia saja, akhirat tak mahu. Tu lah tuan-tuan, minta ampun lah saya terpaksa sebut lah benda ni sebab dia berkait habis ni. Kata dia ni boleh jaga Islam ke? Dia ni boleh jaga agama ke? Dia boleh jaga aku sampai akhirat ke? Tak boleh pun. Duk nampak duk celaru lah. Okey, kalau kata kita selamat, anak kita macam mana dengan dia ni? Anak kita, cucu kita selamat ke dengan dia ni? Dengan keadaan dia pun pandai menari, pandai menyanyi. So anak kita hadap mengaji sekolah Arab pun pandai menari, pandai menyanyi juga. Jam. Muslimin dirahmati Allah. Boleh-boleh kalau kita nak, biarlah pemimpin tu orang hajuk di depan kita, boleh ajak baca Quran, boleh baca khutbah. Hak tu lah. Betul tak? Masing-masing ibu bapa mau nak yang tu. Boleh sembayangkan mayat kita, boleh talqinkan kita, boleh baca yasin kat kita. Takkan nak suruh buat bintang kecil Akademi Pantasia mati cerita ni. Takkan menyanyi atas kubur jenuh lah tuan-tuan. Yang tu yang patutnya kita fikirkan tentang apa? Tentang mati kita ni. Siapa yang nak boleh jaga agama, automatik terjagalah kita. Kalau tak jaga agama, tak jaga hak Allah, senang cerita, maka tak terjagalah kita. Muslimin yang dirahmati Allah. Saya bukan orang politik, tapi bila nampak macam tu saya nak kena politik juga. Nah, muslimin yang dirahmati Allah, ada soalan tak? Nak tanya hak politik, tanya hak tak faham tadi. Tanya hak politik ambil sudah, tak ada kerja lagi. top up internet ni hampir tak habis-habis. Tak habis pula dah top up, cerita tak habis juga. Ada soalan dah. Dah, proses apa pun dalam hidup kita, dia mesti balik ke akhirat juga. Balik akhirat. Nak balik akhirat ni, nak balik macam mana? Dengan pembohongnya, dengan khianatnya, dengan yang ni Allah. Bergelumang yang kita habis ni. Cuba fikir mati saat nak masuk kubur macam mana. Cuba fikir saat di sana macam mana Allah nak tanya ni kita di padang mahsyar esok. Allah. Maka bila fikir balik, kita sama-sama berubahlah supaya yang boleh memimpin kita dunia dan akhirat. Itu yang saya minta kat tuan-tuan. Yang boleh memimpin kita dunia dan akhirat. Takat dunia yang megah, akhirat semua boleh ke sana, masuk ke sana, neraka Allah buat apa? Okey, takat tu saja tuan-tuan. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala keburukan itu daripada diri saya sendiri, tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. وعلمنا التأويل إلى صراطك المستقيم اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala